Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, terdahulu kita sudah berbincang tentang misi dalam kehidupan kita. Misi di dunia dan misi di hari akhirat. Apa yang kita nak capai dan siapa kita nak jadi di dunia dan juga di hari akhirat. Kini tibalah masanya kita bincang tentang bagaimana untuk mencapai misi kita. Bila kita kata bagaimana, artinya kita berbincang tentang misi hidup. Misi ataupun yang dikatakan mission ataupun reason for our existence. Kenapa kita ada di atas muka bumi ini? Subhanallah, ya. Kalau kita berpandukan kepada akal manusia seperti mana yang saya katakan sebelumnya, kita tidak akan dapat jawapan yang tuntas dan jawapan yang jelas. Kita akan sentiasa teraba-raba, kita akan rasa sentiasa tercari-cari daripada satu jawapan ke satu jawapan, sentiasa ada kontradik ataupun ada pertentangan antara pendapat A, pendapat B, pendapat C dan sebagainya. Jadi untuk memuktamadkan jawapan supaya kebenaran yang tuntas dan jelas itu dapat kita miliki, siapa lagi untuk tempat kita merujuk melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dirujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah reason for our existence? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sangat popular yang sering dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, untuk beribadah, untuk menjadi hamba kepadaku. Inilah jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya kita tahu sekarang bahawa untuk mencapai hasanah dunia, hasanah akhirat, jawapannya ialah jadi hamba Allah. Jadi terlebih dahulu saya ingin menegaskan bahawa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini jawapan yang sangat dekat ataupun sangat sesuai dan sangat sejajar dengan diri kita sebagai manusia. Dari segi tiga segi. Yang pertama, jawapan kita hidup adalah untuk jadi hamba Allah selaras dengan emosi perasaan kita. Yang kedua, jawapan untuk kita menjadi hamba Allah selaras dengan akal fikiran kita. Dan yang ketiga, jawapan iaitu tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah selaras dengan jiwa kita. Jiwa kita. Baik. Pertama kita bahas dari segi emosi lah, dari segi emosi. Katalah seorang itu hidupnya sentiasa memikirkan wanita aja, perempuan aja, daripada zaman remaja memburu perempuan, sampai dia kahwin, dah ada isteri pun masih lagi berhubungan dengan perempuan ini, perempuan itu. Cakapnya hanya sekadar kecantikan, memiliki perempuan, bersenang, berseronok dengan wanita. Katalah orang begini asyik fikir wanita saja. Maka kita satu ketika kita jumpa dia, Assalamualaikum wahai hamba perempuan, hamba betina, kalau kita dalam keadaan kasar. Saya nak tanya, agak-agak dia suka tak jawapan ni? Kalau kita panggil dia sebagai hamba betina ataupun hamba wanita, oh dia tak suka. Walaupun dalam realiti kehidupannya itu dia memang dia lah berfikir tentang wanita, apa sahaja yang dia buat adalah untuk memikat, untuk memiliki keseronokan bersama wanita. Tapi kalau kita panggil dia hamba betina ataupun hamba wanita, dia marah. Ada seorang lain pula, dia hobi dia betul-betul obstinate ataupun betul-betul gila-gila kata dengan kereta. Daripada zaman remaja, kereta tak cukup dengan kereta ini, kereta itu, bertukar-tukar kereta, gilap kereta, bangun-bangun tidur, belum lagi buat perkara yang lain, buka dulu tingkap, oh kereta ada, hanya fikir kereta je. Tampal gambar kereta, jadi dia punya wallpaper semua gambar kereta je lah. Kita kata, hoi hamba kereta, dia akan marah, dia tak suka. Cuba satu orang lain pula, hidupnya kalau kita lihat, lintang pukang,
tidak solat, ya, tidak puasa, tidak mengerjakan apa-apa. Kalau kita pergi kat rumah dia, kita nak solat, kiblat kat mana? Dia tak agak-agak. Katanya tak pernah solat lah dalam rumah tu, artinya dia. Tetapi kepada orang yang tak pernah solat, tak pernah puasa ini, kita panggil dia, wahai hamba Allah. Agak-agak dia marah ke? Dia takkan marah punya. Dia bila dipanggil dengan panggilan hamba Allah, walaupun tak sembahyang, walaupun tak puasa, suka. Orang datang pada dia minta derma, dia pun bagi RM5, tulis apa? Hamba Allah. Ya, tak kata hamba syaitan. Ya, sebab tak solat, hamba nafsu. Dia tak kata itu. Tapi dia kata hamba Allah. Jadi rupa-rupanya, dengar ya, rupa-rupanya menjadi hamba Allah ini sesuai dengan perasaan kita. Kita suka kita ni dipanggil hamba Allah, tak suka dipanggil hamba-hamba yang lain. Sama ada kita memang jadi hamba Allah ataupun kita tak jadi hamba Allah dari erti kata sebenar. Namun pastinya bila kita dipanggil dengan panggilan hamba Allah, kita tidak akan marah, bahkan perasaan kita menyetujui kalau kita dipanggil dengan panggilan hamba Allah. Itu yang pertama. Jadi menjadi hamba Allah ni sesuai dengan perasaan. Yang kedua, sesuai dengan akal kita. Sesuai dengan akal kita. Katalah dalam hidup ini kita lihat ada seorang tu dia menjadi anggota apa yang Greenpeace. Greenpeace ni satu badan yang sangat cakna, sangat prihatin, sangat menjaga alam sekitar, haiwan-haiwan yang nak pupus macam blue whales, paus biru, dugong lah, kata-kata binatang-binatang yang nak pupus atau flora fauna yang tak terjaga, yang terancam ekosistem dan habitatnya. Maka Greenpeace ni dia berjuang macam tu. Saya kita tengok kadang-kadang dalam National Geographic, betapa hebatnya. Kadang-kadang kita lihat ikan paus yang terdampar di pantai, dia macam merajuk tau, dia tak mau pergi ke laut. Greenpeace ni lah yang menolak ni. Anggota-anggota Greenpeace ni tolak nak selamatkan ikan paus. Hebat perjuangan mereka. Tetapi katalah seorang daripada anggota Greenpeace ni, kita tahu dia hantar ibunya sendiri ke rumah orang tua. Dia tak mau jaga. Ibu dia yang telah tua, dia tak mau jaga, dia hantar ke rumah orang tua. Ya, padahal dia baik semua dengan binatang, dengan flora, fauna tadi, dengan habitat, nak jaga ekosistem dunia ni. Ya, jangan ada kita punya lapisan ozon dah semakin tipis dan sebagainya. Tetapi kalau dia hantar mak dia sendiri ke rumah orang tua, kita tak respect dia. Betul, kita tak respect dia. Kau jagalah binatang macam mana, kau jagalah alam macam mana. Tapi kalau ibu yang telah banyak berbakti pada kamu, yang melahirkan kamu, yang mengandungkan kamu, yang menyusukan kamu, kamu tak buat baik, kamu tak ada dikira baik. Walaupun kebaikan kamu kepada orang lain, kepada perkara lain, tinggi, tak dinilai. Begitu juga kita dengan Allah. Ya, kita baik dengan binatang, kita baik dengan manusia, tetapi kita tak menjadi hamba kepada Allah, artinya kita tidak baik dengan Allah, maka kita tidak dikira baik. Logik akal kita menerima orang yang tidak menjadi hamba Allah, kalau tadi bertentangan dengan perasaannya, sekarang bertentangan akal fikirannya. Betul ni. Baik, yang ketiga dari segi kejiwaan. Manusia ni kalau kita lihat, dia ada komponen jasad, ada komponen roh. Ya, jasad yang tercipta daripada tanah, roh yang tercipta daripada satu kejadian yang dekat dengan Allah, roh ni. Ya, ciptaan Allah, makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jasad kita boleh lapar dan boleh sakit. Bila jasad kita lapar, dia perlukan makanan yang datang daripada tanah. Sebab tu kita perlukan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun kita perlu daging. Ya, haiwan tu datang daripada makan juga daripada tumbuhan, sayur-sayuran yang datang juga daripada tanah. Jadi ini kita lihat, kalau jasad kita lapar, kita perlukan makanan dan minuman yang bersumber daripada tanah. Jasad kita juga boleh sakit. Bila jasad kita sakit oleh kerana dia datang daripada tanah,
dia perlukan penawar ubat-ubatan yang datang daripada tanah juga. Kita tengok ferrum, magnesium, kalsium yang jadi ubat-ubatan ini, yang jadi vitamin ni, garam galian ni, semua datang daripada tanah. Ataupun yang sekarang pengubatan herba juga datang daripada tanah. Jadi itu komponen kita yang pertama. Komponen kita yang kedua, yang itulah hakikat manusia, itu roh. Roh kita, dalaman kita. Roh kita juga seperti mana jasad, dia boleh lapar, dia boleh sakit, tapi makanan roh, dan juga penawar kalau dia sakit, hati kita sakit, bukan datang daripada tanah, kerana itu bukan asal usul. Daripada mana? Roh ni kalau nak tenang, kalau dia nak sihat, kalau dia nak kuat, dia perlu akrab dengan penciptanya, itu Allah. Jadi untuk akrab dengan Allah, dia mesti menjadi hamba kepada Allah. Jadi jelas, menjadi hamba Allah ni sesuai dengan apa? Bukan saja sesuai dengan perasaan, kita suka dipanggil hamba Allah. Bukan saja sesuai dengan rasional atau fikiran kita, yang mana kita berbakti kepada Allah. Yang ketiga, dia memang makanan dan juga penawar kepada roh kita, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau dalam hidup seseorang, dia menentang Allah, atau dia tak mau jadi hamba Allah. Bila dia tak mau jadi hamba Allah, dia bukan saja menentang Allah, tetapi dia menentang, pertama, perasaannya sendiri. Perasaannya suka jadi hamba Allah, tapi dia tak jadi hamba Allah, ada konflik dia dengan perasaannya. Begitu juga dia buat sesuatu, orang yang tak jadi hamba Allah ni, dia buat sesuatu yang bertentangan dengan fikiran dia. Fikiran dia rasional, aku patut jadi hamba Allah, tapi dia tak jadi hamba Allah, artinya dia bertentangan dengan fikiran dia. Dan dia menentang diri dia sendiri, iaitu jiwa dia sendiri, yang perlu makanan, yang perlu ubat-ubatan yang datang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dengar, kalau seseorang itu menentang Allah, tak mau jadi hamba Allah, tak sudi tunduk dan patuh kepada Allah, dia bukan saja menentang Allah, tetapi dia menentang diri ataupun hati kecilnya sendiri. Orang yang begini, ada konflik yang besar dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam dirinya, yang tidak memungkinkan dia bahagia, dia tenang dalam hidupnya. Kerana dia buat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dia diciptakan. Contoh, selalu saya tidak jemu-jemu, contohnya di tangan saya ini pen. Saya gunakan pen ini untuk menulis. InsyaAllah pen ini dalam keadaan baik, sebab dia digunakan sesuai dengan tujuan dia diciptakan, iaitu untuk menulis. Kalau pen ini sebaliknya saya ketuk, saya cocok ataupun saya lontar ke dinding, pen ini akan rosak. Kenapa? Kerana dia digunakan bukan dengan tujuan dia diciptakan. Betul, Jadi begitu juga manusia, hardware dan softwarenya, semua komponen dalam dirinya adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sekiranya manusia, minta maaf kalau sekiranya manusia tidak jadi hamba Allah, dia seperti mana pen yang disalahgunakan. Kalau pen disalahgunakan, dia akan rosak, kemudian kita buang. Mana kalau dah rosak, dah tak boleh repair, kita buanglah. Kita bukan buang pen, tapi kita buang sampah hakikatnya. Begitu juga manusia yang tidak jadi hamba Allah, gugurlah sifat-sifat kemanusiaannya. Jadi kalau dia gugur sifat-sifat kemanusiaan kerana dia tidak jadi hamba Allah, tidak akan ada ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Okey, saya buat contoh di dalam kita selalu tengok CSI CSI kalau kita tengok siri-siri penyiasatan dia selalunya suspek tu, bila dia ditangkap, dia tidak boleh terus didakwa, mesti cari bukti dan dia perlu menjalani satu ujian namanya poligraf untuk menentukan dia ada alibi atau tidak semasa kejadian berlaku. Jadi ujian poligraf ni dibuat secara saintifik lah. Dia letakkan, saya tak dapat detail, tapi poligraf ni memang ada ujian. Kemudian ditanya, katalah pukul 9 semalam kamu berada di mana? Pukul 9 tu maksudnya kejadian jenayah tu berlaku. Maka dia, kalau dia cuba menipu, waktu itu dapat dikesan. Kerana degupan jantung dia dan juga kadar hormon adrenalin dia dan sebagainya, kedipan mata dia akan menunjukkan bahawa
dia sedang berbohong. Boleh detect, boleh faham Artinya kenapa? Kerana orang yang berbohong, waktu itu dia bukan saja cuba menipu orang lain, tetapi dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia dapat detect, dia tidak stabil, dia menjadi abnormal dari segi body chemistry dia dan sebagainya. Jadi begitulah dalam hidup ni. Kalau seseorang itu dia buat sesuatu yang bertentangan dengan tugas dia sebagai hamba Allah, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kebahagiaan. Justru mari kita muhasabah. Kalaulah hari ini hari yang penuh dengan hewaya, penuh dengan huru-hara, kita tak tenang, ada problem begini gini gitu hidup kita penuh serabut lah, orang kata serabut betul hari ini, menyebabkan kita tak tenang. Katalah minggu yang penuh dengan kacau bilau, chaos hidup kita, lintang pukang, tak tersusun, buat ini tak kena, buat apa je tak kena pada minggu itu, kemudian katalah pada bulan itu, bulan yang betul-betul menguji kita, kita tidak ada langsung keceriaan, hidup kita moody, gelap dan sebagainya. Katalah tahun itu, tahun yang merupakan malapetaka dalam kehidupan kita. Ketahuilah, kalau hari itu, kalau minggu itu, kalau bulan itu, kalau tahun itu, tahun yang sangat menguji dan bukan menguji maksudnya, ujian itu pastilah, tetapi hilang ketenangan kita, rosak segala-galanya. Kita hidup dalam hewaya, dalam keadaan yang lintang pukang, punca tak tahu, arah tak tahu dan sebagainya. Ketahuilah, jangan cari jauh-jauh apa sebabnya. Sebabnya ialah kita berdosa. Dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Sebab tu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is sin? Apa itu dosa? Apa itu dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Kerana apa? Waktu kita berdosa, kita bukan saja menentang Allah, tetapi kita menentang hati kecil kita sendiri. Sebab itu kalau kita katakan apa itu Islam, dalam arti kata yang singkat, kita ada masa 1 minit aja. Orang tanya kita apa itu Islam, kita boleh jawab, Islam itu ialah hati kamu. Bila kita buat sesuatu yang ketaatan, satu kebaikan, hati kita tenteram, betul? Kalau kita melakukan kejahatan, kita melakukan satu keburukan, hati kita tidak tenteram. Ini fitrah kita, betul? Ini menunjukkan hati kita masih hidup. Artinya hati kita waktu itu, insya-Allah dia tidak akan senang dengan dosa. Dia tidak akan senang dengan dosa. Apabila kita melakukan dosa, tidak akan ada ketenangan. Sekali lagi, tidak akan ada kebahagiaan kerana kita menentang hati kecil kita sendiri. Justru, mari kita lihat, tahap-tahap hati apabila dia melakukan dosa. Pertama, kalau pertama kali melakukan dosa, dia ada rasa bersalah, rasa menyesal. InsyaAllah ada peluang lagi, artinya hati itu hidup. Kita melakukan dosa lagi sampai ke tahap kedua, hati itu biasa dengan dosa. Alah bisa tegal biasa. Tahap kedua, biasa dengan dosa. Kita lakukan juga dosa yang sama sampai ke tahap yang ketiga. Apa dia? Kita manis dengan dosa. Dosa itu satu yang pahit, dosa itu satu yang meresah, tetapi apabila kita mangli, kita immune dengan dosa, kita akan rasa manis dengan dosa. Dan apabila dosa itu kita lakukan berulang kali, waktu itu apa yang terjadi pada hati kita? Hati kita sudah jadi hati yang mati. Waktu itu kita bukan saja enak, kita bukan saja lazat, bukan saja nikmat dengan dosa, tetapi kita jadi pelopor kepada dosa. Saya ada pengalaman di dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan saya sebagai trainer, sebagai pendakwah, kita ada jumpa sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang buat true confession. Walaupun kita bila buat dosa tak payah cerita pada orang, tapi kadang-kadang dia nak cerita sebab ledakan hati dia tu dah nak meletup sangat. Ustaz, dia kata, saya pernah terlibat dengan zina, ataupun terlibat dengan dosa-dosa yang lain. Kali pertama saja Ustaz, rasanya macam takut. Tapi bila dia zina itu saya ulang 2-3 kali, dia rasa macam biasa dah. Tak ada rasa takut. Kali pertama saja macam takut sungguh. Rasa kedua, ketiga dah biasa. Kemudian Ustaz dah sampai ke tahap dah berlama-lama, rasa nikmat dengan dosa. Saya cari peluang untuk melakukannya.
Dan akhirnya bila dah sebati dan serasi dosa itu dengan saya, tak cukup saya je buat dosa. Belanja kawan-kawan, jom buat trip ke sini ke sana untuk melakukan dosa. Jadi sebelum hati kita mati, mari kita muhasabah hari ini. Ya, apakah keresahan kita dalam hidup ni? Cuba tengok apa yang meresahkan kita. Kalau kita telusuri ya, dengan saksama, dengan adil, tanpa kita berat sebelah, di samping Allah tahu siapa kita, kita sendiri tahu diri kita, ketahuilah resah itu adalah daripada dosa. Dosa itu apabila kita tidak menjadi hamba kepada Allah. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.